Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur geng, syukur. Syukur kira kita boleh tengok makin hari Allah menunjukkan segala yang duk jual agama, yang duk pergunakan agama, yang duk pergunakan bangsa demi meraih undi, demi semata-mata demi berkuasa, hanya nakkan gila kuasa, nakkan kuasa. Macam-macam depa sanggup kata, depa sanggup keluarkan, depa sanggup fitnah, depa sanggup tuduh dan depa sanggup macam-macam. Macam hari ni Abdul Hadi bin Awang dan Muhammad Fawaz. Dua-dua yang ada yang dikatakan ustaz, ada yang dikatakan tok guru, tapi memberi huru-hara di dalam negara. Okey, Abdul Hadi Awang dan juga Ustaz Fawaz, Muhammad Fawaz disiasat kerana kenyataan berunsur perkauman. Apa nak kata lah. Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia MCMC membuka kertas siasatan berhubungan kenyataan berunsur fitnah, berunsur perkauman, membabitkan dua wakil rakyat daripada Perikatan Nasional. PN majoriti dua orang daripada parti PAS, parti yang duk kata duk bawa Islam ni. Parti yang duk kata Islam lah segala-galanya. Parti yang duk kata hati kami ni kalau kami mati masuk syurga ni. Kami je Islam, orang lain tak Islam. Kan kami saja itu, kami saja ini. Kan macam-macam ni perpecahan dakyah-dakyah yang dibawa oleh lebay ni sehingga orang lain tak betul. Kan siapa sampai dia boleh doktrin siapa yang duduk di dalam PAS syurga, boleh masuk syurga. Tapi dia tak fikir dekat luar negara Islam, Syria, Mekah, Mesir, apa semua geng Islam ni, orang-orang Islam ni tak duduk dalam parti PAS pun. Habis macam mana depa boleh masuk syurga? Hanya PAS yang dalam Malaysia yang bersama dengan PAS saja boleh ni akan masuk syurga. Fikir. Okey, siasatan itu dibuat ke atas Presiden Parti Lebay, Parti PAS, melangkah Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang serta Ahli Parlimen Pematang Pau Ustaz Fawaz, Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata siasatan ke atas Abdul Hadi dan Muhammad Fawaz mengikut Seksyen 505C Kanun Kesiasaan iaitu dengan niat jahat. Aku tambah tu. Dengan niat dan mungkin mengapi-apikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap pihak lain. Depa nak bagi perpecahan. Depa nak sebab sekarang ni DAP ada dalam kerajaan. Majoriti kaum bukan Islam yang non Malay, depa ni menyokong Pakatan Harapan, depa menyokong Parti Keadilan Rakyat dan Parti DAP. Majoriti. Kan? Sebab kedua parti ni adalah parti pelbagai kaum. So bila depa tak ada isu, bila depa tak dapat jadi kerajaan, depa koyak, depa meroyan tak dapat bentuk kerajaan, dah cukup jomlah. Kan? Jadi depa nak bagi nampak kerajaan hari ni teruk. Depa nak bagi nampak teruk. So depa mainkanlah isu perkauman. Okey, kita tengok apa yang Hadi Awang cakap dan apa yang Ustaz Fawaz ni cakap. Dia apabila Ustaz Fawaz ni kita bukan main respect dia selama ni. Bila kita betul-betul apa yang dia cakap ceramah dah kita betul-betul suka, sayang. Tapi bila dia menjadi calon dan waktu kempen pilihan raya baru ni, macam-macam lah yang dia keluarkan kenyataan terhadap parti lawan dia. Sehingga kawan-kawan dia ada boleh kata sokong PH masuk neraka, sokong BN masuk neraka, sokong PAH masuk syurga. Kan? Perlu jawab depan Allah nanti. Lagu tu. Okey, kita boleh tengok apa yang aku cerita ni, apa yang aku akan sampaikan ni. Kita boleh menilai sendiri. Apa yang mereka perjuangkan selama ni dengan mengapi-apikan, dengan memecah belahkan kaum Melayu, kaum pelbagai kaum yang macam di dalam Malaysia supaya mereka nak sangat berlaku pergaduhan, berlaku perpecahan, berlaku huru-hara di dalam negara. Sedangkan Islam punya ajaran
damai, tenang. Ajaran Islam tak ajak apa yang hadiah awang keluarkan ni, apa yang hadiah awang fitnah ni, apa yang puak-puak lebay cakap ni. Selama ni lah Islam ni, majoriti Islam tak ajak cara yang pas buat. Kan? Ada yang aku tengok yang duk kata jangan duk jual lah nama Tok Guru Ni Aziz. Seperti Parti Amanah tu duk jual nama Tok Guru Ni Aziz. Tok Guru Ni Aziz jadi presiden PAS dan juga cara dia memimpin lembut dia. Dia jaga mulut dia, dia jaga percakapan dia. Kan? Orang sehingga kan orang Cina, orang India, orang bukan Islam sayang, suka dengan cara apa nama Tok Guru Ni Aziz. Dia mengangkat bendera parti PAS ketika itu sebab cara presiden dia tu dapat menyentuh hati-hati orang-orang bukan Islam. Tapi cara Hadi membuatkan orang bukan Islam menjauhkan diri dengan Islam. Sedangkan kerja kita perlu dakwah mereka, kita perlu bercakap baik terhadap mereka dengan mereka supaya mereka suka dengan kita, suka dengan agama kita. So, okay. Ni kenyataan Saifuddin Nasution. Beliau berkata siasatan ke atas dua wakil rakyat itu turut dibuat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 bagi kesalahan pengguna tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Ia berhubung kenyataan dikeluarkan oleh Permatan Pau Ustaz Fawaz yang dilaporkan membuat fitnah ke atas orang bukan Islam dan kenyataan yang dilaporkan marang Hadi Awang berkenaan golongan bukan Islam dan Bumi Putra adalah punca gejala rasuah. Aku ulang balik. Kenyataan yang dikeluarkan oleh dua orang ni, Hadi Awang dan juga Ustaz Fawaz, Muhammad Fawaz daripada Permatan Pau, yang dilaporkan membuat fitnah ke atas orang bukan Islam dan juga Hadi Awang punya ni pula dia buat fitnah orang golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putra adalah punca gejala rasuah di dalam Malaysia. Okey, memandangkan kedua-dua kes masih dalam tindakan PDRM, saya tidak berhasap mengulas lanjut untuk tidak mengganggu siasatan yang sedang dilaksanakan. Katanya dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat. Okey. Ling Gua Eng pula. Kan? Beliau menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Bagan Ling Gua Eng mengenai laporan polis terhadap Muhammad Fawaz dan Abdul Hadik berhubung kenyataan berbau fitnah dan kedua-dua ahli parlimen berkenaan. Sebelum ini Muhammad Fawaz menerusi entry di Facebooknya dilaporkan berkata dalam sirah. Dia pun macam dia pun keluarkan ayat daripada sirah lah. Dalam sirah belum ada sejarah kafir. Ada keinginan, macam ni lah. Sebab dia tulis tak pernah ni sangat. Dalam sirah belum pernah ada sejarah orang-orang kafir yang ada keinginan untuk memartabatkan agamamu, wahai Muslim. Tetapi menjatuhkan agamamu selalu diingatkan di dalam Al-Quran. Maksud dia macam dia kata, jangan ingat orang-orang bukan Islam akan memartabatkan agama Islam. Dan macam dia kata, tetapi menjatuhkan agama Islam selalu diingatkan di dalam Al-Quran. So, apa yang dia kata Ustaz Fawaz ni. Namun tidak lama kemudian dia memohon maaf dan berkata kenyataan berkenaan ditulis dan dimuat naik oleh pengendali Facebook dia. Adalah moderator dia lah. Adalah orang yang handle dia macam dia punya Facebook. Dan selain itu dia berharap apa dia ni dekat mana ni? Selain berharap isu berkenaan tidak diperbesarkan kerana kenyataan itu sudah dipadam. Bila macam dia dah post, lepas tu dia padam, lepas tu dia minta maaf, lepas tu dia kata jangan perbesarkan status yang dia tulis tu. Ikut pula kenyataan itu dilihat bercanggah dengan Abdul Hadi Awang.
Okey, kenyataan itu dilihat bercanggah dengan tulisan Abdul Hadi dalam buku Fiqh Al-Harakah dan turut disanggah oleh pendakwa bebas Wan Hussein, Ustaz Wan Ji, dengan memetik beberapa contoh bantuan orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW bagi dakwah Islam seperti dinyatakan di dalam tulisan Presiden PAS. Ini termasuk tindakan Abu Talib mempertahankan Nabi Muhammad SAW yang dihalang Quraisy daripada berdakwah. Bantuan daripada Raja Habsyah yang ketika itu tidak beragama Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Tindakan seorang kafir yang bernama Mat'am bin Adi memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pulang ke Taif dan masuk ke dalam Makkah. Okey, faham tak? Okay, sementara itu Abdul Hadi menerusi kenyataannya pada bulan Ogos lalu mendakwa golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putra sebagai kumpulan majoriti menjadi perosak politik dan ekonomi selain memberi pembandingan melawan rasuah dengan usaha bercanggah penyakit selain memberi pembandingan melawan rasuah dengan usaha mencegah penyakit denggi. Okey, nak biar. Beliau dilaporkan berkata mencegah denggi bukan sekadar merawat pesakit dan membunuh Aedes, tetapi juga bertindak terhadap takungan air yang membiarkan nyamuk dan manusia tidak menjaga kebersihan. Okey. Faham tak maksud dia? Okay, macam dia kata, yang Ustaz Fawaz satu bab lah. Ini yang hadiah wang ni. Astaghfirullahalazim. Okey, yang hadiah wang ni dia duk kata orang bukan Bumi Putra, Cina ke India ke Siam ke, dia kata yang duk mengamalkan rasuah kan, yang merosakkan ekonomi, yang merosakkan politik dan ekonomi negara selain memberi pembandingan melawan rasuah dengan usaha mencegah kan. Jadi dia tak sedar apa yang dia cakap tu, yang dia tuduh orang bukan Bumi Putra, yang dia tuduh kepada orang Cina, orang India, orang yang tidak menyokong PAS, kata mengamalkan rasuah, melakukan rasuah. Rasuah adalah amalan orang-orang bukan Islam, orang bukan Bumi Putra. Sedangkan rasuah tu hadiah wang, awak yang melakukannya. Hadiah wang yang melakukannya, puak-puak lebay PAS yang melakukannya setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun dapat duduk dalam kerajaan. Setelah 3 tahun dia dapat duduk dalam kerajaan, apa yang mereka buat untuk pengundi-pengundi, bakal-bakal pengundi, apa yang mereka offer untuk pengundi-pengundi. Tak kira lah, di Kedah pun ada, di Terengganu pun ada, di Kelantan pun ada, di Penang pun ada. Hanya tempat hadiah wang saja dan Kemaman yang Kemaman Terengganu ditolak sebab bukti apa semua tak apa nak kukuh. Hadiah wang yang sangat-sangat kukuh. Hadiah wang Parlimen Marang yang sangat-sangat kukuh. Sebab apa? Sebab rasuah. Bila dulu dia katakan UMNO rasuah pengundi, UMNO bagi duit sebelum pilihan raya, UMNO bagi duit. Kan? Waktu pilihan raya, aku pernah ambil duit daripada UMNO, PRU ke-14. Sedangkan waktu tu aku walaun lah. PRU 14 aku walaun. Ni Muhammad Solihin walaun PRU 14 dan PRU 15 aku menolak walaun. Aku menolak menjadi title walaun. Sebab apa? Sebab kita nampak Islam Melayu, apa yang mereka buat untuk Islam? Apakah jasa parti PAS untuk agama Islam? Apakah jasa parti PAS? Jasa parti PAS untuk agama Islam hanya untuk menjatuhkan agama Islam,
menjatuhkan martabat umat Islam, menjatuhkan martabat agama Islam, memberi perpecahan di dalam Malaysia, kan? Hang kafir, hang bersama kami hang masuk syurga, hang tak bersama kami hang masuk neraka. Hang undi PAS, hang undi BN, hang masuk neraka. Cuba fikir kan. Islam yang macam mana PAS nak bawa? Sedangkan hang title Tok Guru, sedangkan hang title Ustaz. Takkan Ustaz mengamalkan fitnah? Dan bila hang fitnah, dah hang disaman, dibawa ke mahkamah, hang kalah fitnah. Dan hang tak berjaya ke buktikan di depan hakim yang apa kenyataan yang hang keluarkan tu adalah benar. Seperti mana Sanusi kena baru ni. Hang tak dapat buktikan pun. Sepatutnya hang kena buktikan apa yang hang kata tu adalah benar. Satu hang tak dapat buktikan. Dan dah berapa belas orang lah walaun lebay-lebay PAS dah kalah saman. Pakai akal tengok geng. Kalau mereka ustaz, takkanlah ustaz menipu. Takkanlah ustaz yang duk ceramah agama tu menipu. Untuk pengetahuan nampak ustaz-ustaz yang famous, ustaz macam beberapa orang ustaz yang famous aku tak mau sebut, tapi depa bersama parti PAS. Kalau soal-soal gini depa agak mendiamkan diri. Bila orang tanya soalan, sebab tu dia ada buat soalan. Tapi soalan tu dia kira soalan tu kan depa akan tulis dekat kertas kecil kan. Ustaz tu pun bijak, sedangkan dah ada orang pergi tanya soalan tu. Orang tanya, tapi ustaz tu sebelum dia berucap kat mikrofon tu, dia buka dulu kertas kecil ataupun kertas soalan hak yang ditanya kepada dia. Dia buka, lepas tu hak yang mana dia rasa penting dia ambil, yang mana dia rasa tak penting dia buang. Boleh tengok ustaz-ustaz yang duk buat soal jawab. Sebab apa? Sedangkan dah ada orang pi bagi soalan untuk dia jawab di depan umum dan ada live, ada record video. Tapi ustaz tu memang ada seorang hamba Allah ni cakap, dia bagi kertas warna biru dan memang ustaz tu buka kertas warna biru. Tanya soal parti PAS, soal fitnah. Tapi ustaz tu dia buka baca sat, lepas tu dia tutup, dia letak tepi, dia ambil kertas lain. Why? Ustaz penyokong tega depa pun mendiamkan diri. Tak mau jawab soal fitnah, soal berbau perkauman. Dia diam je. Sebab apa? Ketidakadilan yang berlaku di dalam PAS ni. Jujur aku cakap. Pimpinan-pimpinan dia, ustaz-ustaz yang level-level tinggi, duk ada bersama PAS. Tapi kenapa mereka tak cegah? Mereka tak berani tegak pun hadiah awang. Why? Oh, tapi kalau hadiah awang fitnah, kita bersuara, yang duk menjawab bukan lebay-lebay yang duk menjawab walaupun hak di bawah. Hak ustaz-ustaz level-level ustaz ni, level-level hak tok guru mendiamkan diri. Kita tunggulah mahkamah ni. Kita tunggulah tengok apa keputusan mahkamah. Tu je depa boleh jawab. Jadi ketidakadilan Islam jenis apa? Sepatutnya Islam ni perlu mencegah. Tak kiralah manusia yang maksum, yang betul, yang benar, Nabi Muhammad je. Yang akhir zaman ni, bila lahirnya Nabi Muhammad, apa perkara manusia yang maksum hanya Nabi Muhammad. Kita tak maksum, tak kiralah level siapa pun, tok guru ke, tok garu ke apa ke. Of course hang ada buat salah. Tambah-tambah bila ustaz tu, tok guru tu berpolitik. Berpolitik akan berlaku macam ni ya. Pecahkan perkauman, pecahkan orang kata apa? Kestabilan di dalam negara. Menghuru-harakan, pecahkan kegembiraan antara pelbagai kaum. Apabila salah seorang dia duk cucuk bangsa lain, of course sampai masa dia akan menjawab. Macam contohlah,
Contohlah macam kita, orang duk kata dekat kita, kita duk diam je selama ni. Tahu-tahu satu hari, kita pun of course kita akan menjawab. Kita akan menjawab. Kita mesti jawab punya apa yang dia duk hentam kita selama ni. Kita akan jawab. Macam mana Anwar Ibrahim cakap baru-baru ni dekat dalam Kongres Parti Keadilan Rakyat. 4 bulan Anwar Ibrahim sabar. Sebab di dalam Kongres tu dia boleh bercakap, jawatan Perdana Menteri dia letak tepi. Bila dia masuk ke dalam Kongres tu, dia adalah sebagai Presiden Parti. Sebab tu dia berani cakap macam-macam. Sebab Anwar Ibrahim boleh naik sebagai Perdana Menteri pun disebabkan parti. Macam disebabkan Presiden Parti, disebabkan parti. Dan parti dia bersama dengan DAP dan juga Parti Amanah dan sekumpulan parti, macam pimpinan-pimpinan parti ni bersetuju Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebab tu Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Faham tak? Jadi Anwar Ibrahim berucap tu sebab dia sabar. Kan? Kalau kita pun memang kita sabar. Mujaklah kita ada isteri kepada Perdana Menteri yang setiap hari memberi nasihat kepada Anwar Ibrahim. Memberi nasihat. Nasihat apa? Macam mana Anwar Ibrahim cakap, kamu dah jadi Perdana Menteri, kamu tak boleh bercakap seperti mana kamu pembangkang. Kamu perlu jaga percakapan kamu. So sebab tu Anwar Ibrahim senyap. Kan, depa fitnah, depa hentam ni kerajaan luar tabi'i lah, Perdana Menteri luar tabi'i lah, bla 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 macam-macam. Kan, apa yang Anwar Ibrahim cakap untuk memberi pengajaran kepada rakyat, kepada negara, kepada pimpinan-pimpinan, depa manipulate kan, mengatakan, oh, tengok Anwar Ibrahim hina Melayu. Tengok Anwar Ibrahim hina kata ni, tengok Melayu angkuh. Dia hanya ambil angkuh, dia tak ambil selesa. Apa maksud dia angkuh dan juga selesa? Kan? Jadi tolong fahamkan, kalau kita ni dalam Malaysia, kita rasa kita orang Melayu, oh kita angkuh terhadap bangsa lain. Kita angkuh, hang siapa dia, aku ni orang Malaysia lah, suka hati aku lah. Okay, kita angkuh. Dan kita selesa, kita cukup lah, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada apa yang patut, ada motor, ada anak bini, okay, dah cukup lah. Okay, disebabkan kita rasa, okay, selesa dah, cukup lah. Of course, kita akan ketinggalan bangsa lain, orang lain, keluarga lain setiap hari berusaha mendapatkan kenikmatan, berusaha dan terus berusaha. So, kita yang kita rasa selesa ni, kita akan ketinggalan daripada geng-geng yang duk berusaha setiap hari untuk keluar daripada kesusahan dan tak mau menghadapi kesusahan kemiskinan. Tak mau lalui kemiskinan. So of course akan berusaha untuk keluar daripada kesusahan tu. So kita tak boleh selesa. Fahamlah balik apa yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim. Ucapan dia ambil pengajaran daripada Kemboja. Hanya 10% je umat Islam di dalam negara Kemboja. Tapi agama macam bangsa-bangsa agama yang ada di lagi 90% yang bukan agama Islam menghormati penduduk rakyat yang beragama Islam. Kita nak ambil pengajaran yang tu. Tapi di dalam Malaysia ni, alhamdulillah, kita dah sempurna, kita dah puas hati, kita tak bergaduh, tak apa. Tapi yang duk mengapi-apikan perkauman adalah daripada Melayu Islam, daripada parti PAS. Tu je kan. Jadi bila kita membiarkan perbuatan mereka tu ulang-ulang, kita akan kena. Kita akan berlaku pergaduhan, perpecahan. Sebab yang berucap tu Presiden Parti dia, yang berucap soal perkauman, bermain isu-isu perkauman, Presiden Parti yang dikatakan Tok Guru, yang dikatakan Presiden. Tapi adakah memberi kesejahteraan kepada dalam negara? Awak sekarang ni kerajaan Anwar Ibrahim dapat Islam, macam agama Islam terancam ke? Cuba fikir, agama Islam terancam ke di dalam sekarang ni? Stabil, alhamdulillah. Kedudukan Raja-Raja Melayu yang di Pertuan Agong tak ada masalah, alhamdulillah.
So apa lagi hak yang tak berhati? Oh, hampa nak kena memerintah, barulah semua akan okey. Kalau hampa tak memerintah, semua tak okey. Macam tu. Kan orang lain yang dapat jadi Perdana Menteri, semua tak kenal. Tapi kalau daripada hampa dapat jadi Perdana Menteri, semua okey. Macam tu. Jadi fikirlah dia bang, jangan jadi walaun. Memang depa walaun pun. Jadi kan fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Janganlah mudah diperbodohkan, dipergunakan oleh puak-puak ni. Okey. Assalamualaikum.